Kita tidur ada sunnah tidur, kita mandi sunnah mandi, tengok cermin ada sunnah, pakai pakaian ada sunnah, ya. Kita segala apa yang kita buat ada sunnah. Cumanya kita kadang-kadang tidak tahu itu sunnah kerana telah pun diajar daripada kecil-kecil dulu buat begitu tanpa dinyatakan itu adalah sunnah. Maka jadilah dia sunnah mak bapak. Gitu ya. Kenapa sunnah mak bapak? Mak bapak yang ajar benda tu. Tu sunnah. Ini masa ni atuk dulu ajar abah macam ni katanya. Tu sunnah atuk lah tu. Sebenarnya benda tu sunnah Rasul. Ini. Ya. Sehingga kan saya pernah bertanya kepada satu orang tuan. Orang ni orang alim duduk dekat Selda Bukit Tangguh. Ya. Ceritanya dia orang alim. Tapi nak alim dia pun duduk rumah Felda je. Tapi dia memang kata kalau di Kedah tu negeri Kedah, dari Kedah pada Bukit Tangga Kedah. Kan? Tu pelik. Ha? Sama-sama tak tahu tak apa. Tapi negeri tu rasanya Kedah. Kalau mufti masa tu tak ada. Kalau ada masalah agama yang dia berbincang tak boleh selesai, dia pakai telefon orang tua dia pergi. Macam mufti lah dia ni, sebenarnya ceritanya dilantik jadi mufti, tapi dia tak nak. Dia duduk dekat Felda. Tapi bila ada masalah agama yang dia perlukan pandangan yang tepat, panggil juga dia tak pernah keberatan datang kalau nak bantu benda begitu. Cuma dia tak nak gaji. Saya duduk dengan dia. Saya kata, ada petua orang tua kata, jangan menyusup bawah penyidik. Mana datang petua orang tua ni? Dia kata, sebenarnya memang ada hadis-hadis terhadap sebahagian petua orang tua itu. Tetapi hadis itu dhaif. Dan juga hadis itu sudah tidak diketahui orang. Ya, ini. Macam kita pakai kain pelekat, ikut kaki, jangan ikut kepala. Pasal apa? Sebab dia kata itu di antara perbuatan yang boleh menyumbang kepada hadirnya penyakit dia. Kita memanglah kita memang tak tahu hadis banyak kan. Tapi itu di antara yang dia beritahu. Rupanya kita pakai pelekat tu dia dua kaki, kan, di kepala. Kalau pakai seluar di kepala mampu tak masuk kan. Saya pakai pelekat boleh. Tapi undang-undang ni hak jenis seluar ni kita pakai ke bawah. Dia baru betul. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau boleh kita buat begitu. Rupanya dia ada hadis yang menceritakan bahawa di antara datang sikap yang mendatangkan penyakit tu adalah begitu. Termasuklah menyusup bawah penyidik. Ini. Saya tanya dia, kenapa orang cabut pokok tongkat Ali? Kan? Cabut pokok tongkat Ali yang agak-agak tinggi, barang macam 2-3 kaki tu, yang boleh cabut tu, warna akar tu. Kenapa orang cabut tu dia tak cabut ke depan? Dia kena cabut ke belakang. Saya tanya. Saya tak nak tengok tu kan, tapi orang cerita tongkat Ali kalau nak cabut jangan cabut ibu depan. Kena pusing belakang, cabut dari belakang tangan. Saya tanya dia kenapa begitu. Dia boleh terangkan kenapa begitu. Sebab dia kata tongkat Ali ni dia adalah pokok yang special. Bila cabut ikut depan, dia sebenarnya mengeluarkan haba yang sangat kuat tapi kita tak terasa. Haba yang kuat masa terbongkar dia punya akar tu, dia kata kalau dia menyerap ke badan kita, kena ke dada kita, bahagian hadapan badan, bahagian depan badan kita tak tahan dengan haba tu, tapi kita tak sedar dia boleh menyebabkan kita jadi sakit. Sebab itu lebih selamat cabut pusing belakang. Jadi haba tu kena belakang tak apa. Gitu. Mana kita tahu tu tuan, tapi dia tahu. Kalau dia gelentong saya, wallahualam lah. Tapi gitulah ceritanya, apa pun dia tahu. Jadi rupanya memang ada sunnah sebahagian daripada petua-petua orang Melayu ni, ya. Cuma bila kita tidak ada nasnya,
Janganlah kata benda ni sunnah sebab kita tak tahu. Kita katalah betul orang tua, tak apa tuan-tuan Jangan benda yang mensyirikkan Allah, benda-benda kemurkaan Allah sudah. Ini. Jadi Rasul itu sebenarnya memberi kepada kita banyak sunnah. Mengajar kita cara hidup yang syumul. Dan kita wajib mentaati perintahnya, sunnah mengikuti perbuatannya. Ya. Jadi jangan kecil-kecilkan sunnah Nabi. Kerana mengecilkan sunnah Nabi itu akan menyebabkan kita, pertamanya yang tentu-tentunya berdosa, yang keduanya kita khawatir nanti dia boleh jadi murtad. Ya. Sunnah Nabi benda sunnah aja, benda sunat aja, ya. Tapi kalau kita menghina sunnah ini, kita takut kesannya ialah boleh menyebabkan kita jadi murtad. Kerana apa pula begitu? Kerana kita seolah-olah tidak menerima apa yang Nabi buat itu sebagai suatu benda yang baik. Kenapa pula dikata begitu? Sebab kita menghina sunnahnya. Sunnah Rasul ini benda baik. Kerana Rasul ini takkan buat satu benda dengan nafsu. Ya? Dia buat benda tu dengan wahyu Allah. Jadi benda tu mestilah baik. Tiba-tiba kita menghina sunnahnya, seolah-olah kita mengatakan benda itu tidak baik. Kita tidak menerima apa yang Nabi buat tu benda baik. Tak rosak ke akidah tuan-tuan kalau kita beranggapan begitu. Di sinilah sebabnya saya kata kalau kita menghina sunnah itu, walaupun benda itu benda sunat, dia boleh menyebabkan kita menjadi murtad. Ya. Pakai serban umpamanya, sunnah Nabi. Ada orang kalau dah tak suka tu nak buat macam mana? Tapi janganlah sampai terzahir rasa tak suka tu. Kerana dia berkaitan dengan sunnah Nabi. Kecuali sunnah itu dilakukan tidak kena pada tempatnya. Bukan boleh dihina juga, tak. Tapi kita bolehlah menegur kesilapan meletakkan sunnah itu di situ. Ya. Ini saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Rasanya bulan lepas ke bulan sebelum tu begitulah. Ya. Sunnah ni dalam kitab kata ada 3, tapi setengah kitab kata 4. Tapi saya kata-kata 5. Gitu. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, apakah dia sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi itu ialah perkataannya atau percakapannya, perbuatannya, ya, perilakunya, dan yang ketiga ialah takrirnya ataupun iqrarnya. Ya, atau pengikhtirafannya. Apa dia perkataan Nabi? Percakapan dia lah, apa yang dicakap. Perbuatannya, perbuatan dia lah. Pengakuan ini sesuatu yang dia tidak buat, tetapi sahabat buat. Dan dia tidak tegur, dia tidak marah, dia tidak larang. Ya, itu juga menjadi sunnah. Sebab Nabi nampak tapi Nabi biar. Contoh macam makan dhab, ya. Makan dhab ini Nabi tak pernah makan, tapi sahabat makan depan Nabi, Nabi tak tegur. Jadi dia berkata dhab boleh makan. Ya. Okey. Ada kitab mengatakan sunnah 4. Apa lagi satu? Lagi satu ni dia kata cita-cita Rasulullah. Apa cita-cita Nabi itu? Cita-cita Nabi di antaranya ialah pada tahun dia wafat, dia pernah bercakap, dia kata jika sekiranya Allah panjangkan umurku, maka aku nak mengerjakan haji sekali lagi, dia kata. Tapi tak dan dia dah wafat, ya. Haji ni bulan-bulan Zulqaidah, Zulhijjah tu. Dia wafat Rabiul Awal, jadi tak dan. Ya. Tapi dia pernah bercita-cita. Sebab itu mengerjakan haji yang kedua itu adalah sunnah, berdasarkan cita-cita Nabi nak buat. Ini jadi 4, ya. Tapi saya kata 5.
Mana pula mandi-mandi datang lagi satu. Sebab saya mikir, tengok, renung, perhati, fikir. Ada lagi satu. Ya. Apa dia lagi satu tu? Iaitulah cara berfikir Nabi. Apa benda cara berfikir Nabi ni? Kalaulah Nabi itu ada, masih hidup, apa gamaknya yang Nabi akan bagi tahu terhadap masalah tu? Ya. Ini. Sebagai contohlah kita kata, ya. Saya suka bagi contoh tu sebab contoh tu mungkin nampak senang dia punya pemahaman. Katalah contohnya macam bos kita pesan dengan kita satu pejabat, besok pakai baju Melayu, samping songkok hitam, kasut kulit. Kita nak bergambar. Ya. Kita pun besok datang, sudah pakai serban, pakai jubah pula. Ya. Bos tengok, kenapa kau pakai rok ini? Kata, saya pernah semalam pakai samping, pakai songkok. Dia kata, ini sunnah. Wahai bos, ini sunnah Nabi. Songkok ni tak ada sunnah siapa-siapa, ni ada sunnah orang Melayu. Jubah ni sunnah Nabi. Menung bos, nak dibantah sekarang. Udah dia kata itu sunnah Nabi, betul juga. Nak dibiar, cacat nol gambar terang. Pasal kawan di lain benda lain. Ya. Ini memang itu sunnah, tetapi agak-agak kalaulah Nabi masih lagi hidup pada masa itu, ya, kita jumpa Nabi, kita kata, ya Rasulullah, ya, kata, bos aku suruh aku pakai songkok, pakai sampit. Ya. Sedangkan aku suka pakai serban, pakai jubah macam kamu, ya Rasulullah. Pasal apa bos kamu suruh pakai songkok, pakai sampit? Sebab katanya nak bergambar, biar nampak seragam. Oh, itu katanya. Tapi aku suka pakai jubah, pakai serban macam kamu, ya Rasulullah. Nabi fikir, dia ni tempat kerjanya bos nakkan cantik gambar tu supaya dia seragam begitu, pakai songkok, pakai sampit. Kalau dia pakai ikut pakaian aku, dah jadi cacat gambar tu. Mungkin Nabi akan tanya, kamu kalau pakai songkok macam bos kamu suruh tu, adakah kamu sakit kepala? Sakit kepala tu tidaklah, ya Rasulullah. Habis tu kalau kamu pakai samping tu, apa salahnya? Agaknya kamu tak boleh berjalan ke? Tak boleh berjalan. Kalau begitu, kamu pakailah songkok, pakailah samping macam bos kamu suruh. Mungkin Nabi cakap macam tu. Kamu tinggalkan pakaian Nabi. Sebab benda ni sunnah aja. Sunnah aja. Tiru pakaian Nabi ni. Ya. Tapi pada masa tu kalau dipakai begitu, dia akan merosakkan orang lain. Mencacatkan sesuatu yang sepatutnya nampak cantik. Kalau Nabi masih hidup, mungkin Nabi kata, kalau begitu, kamu pakailah songkok dengan samping. Apa salahnya? Biarlah nampak elok, nampak cantik. Rasulullah ni berfikir begitu, tuan-tuan. Jadi, bila kita pada masa itu memakai songkok dan sampit kerana memahami, kalau Rasulullah masih hidup dalam kes begini ni, kalau tanya ke dia, rasa mesti dia suruh pakai macam tu. Maknanya kita yakin, kita kenal Rasulullah tu begitu. Maka kita pun pakailah songkok, pakailah sampit, ya. Walaupun tak ada dalam senarai sunnah Nabi benda tu, ya. Tapi kerana pahaman kita begitu, maka kita pakai tu jadi sunnah. Kerana mengikut sunnah cara berfikirnya Nabi. Ya. Kenapa dikata begitu? Sebab Rasulullah ini seorang yang berakhlak cukup mulia. Dia tidak pernah mengecewakan mana-mana sahabat.
Dia tidak pernah menolak apa-apa pun permintaan orang lain. Dan Rasulullah ini sangat mudah untuk